Belanjawan 2026 bukti keprihatinan Kerajaan Persekutuan terhadap pembangunan Sabah. Peruntukan pembangunan RM6.9 bilion untuk Sabah itu mampu memperkokoh infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Presiden APCO Datuk Iwan Benedik yakin peruntukan berkenaan mampu menjayakan projek pembangunan negeri demi manfaat rakyat. Sabah mendapat lebih daripada RM6.9 bilion di bawah belanjawan ini untuk pembangunan infrastruktur saja. Tidak termasuk pembiayaan keusahawanan dan koperasi yang saya percaya agak besar juga berdasarkan kepada rekod pembiayaan yang kita salurkan di bawah kementerian dan agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sebelum ini. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi turut mengalu-alukan tumpuan kerajaan terhadap PMKS melalui dana dan jaminan pinjaman RM50 bilion. Selain tambahan lebih RM1 bilion kepada kementeriannya tahun depan. Parti Gabungan Rakyat Sabah JRS akan terus memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat Sabah termasuk menuntut pemberian khas Kerajaan Sabah 40% tercapai yang kini menjadi manifesto utama parti. Timbalan Setiausaha Agung JRS Datuk Armizan Muhammad Ali berkata perjuangan itu terbukti dengan peningkatan kadar pemberian khas 40% kepada Sabah yang terus meningkat. Hasil rundingan semula JRS yang mengambil alih mandat kerajaan negeri pada 2020 iaitu RM125.6 juta tahun 2022, RM300 juta pada 2023, RM306 juta pada 2024 dan RM600 juta tahun ini. Itu akan tetap menjadi perkara asas kerana kita mahu jumlah ini akan terus dibincangkan dan kita akan tetap komited bahawa formulanya, asasnya berbeza dengan Sarawak. Dalam 112C, 112D ini, Sarawak tidak disebut pun. Tetapi this is the wisdom of our pejuang dulu di Sabah yang telah memperjuangkan ada formula khusus 40% perlu dikembalikan. Dalam pada itu, Datuk Armizan menggesa rakyat negeri ini agar bijak memilih kerajaan demi pembangunan negeri dan kepentingan rakyat. Menjelang PRU DUN Sabah ke-17, penduduk pedalaman berharap kerajaan yang menerajui tampuk pemerintahan terus memberi tumpuan kepada pembangunan luar bandar secara menyeluruh. Meningkatkan lagi kita punya perkhidmatan untuk rakyat dari segi pembangunan seperti yang kita sedia maklum daerah Sok ini banyak lagi fasiliti yang perlu kita fokus untuk pembangunan terutama dia perumahan mobilik begitu. Lepas itu di kawasan saya sendiri, di kampung saya sendiri yang listrik pun perlu penambahan, semua jalan raya semua pun perlu diperbaiki lagi. Ini kerajaan tumpukan pada pendidikan, jadi saya rasa itu adalah isu yang sangat penting. Seterusnya isu keadaan infrastruktur jalan terutama di kawasan Pekan Sok ini perlu tambah baik kawasan parking lah, sebab kalau ada event-event besar yang macam ini selalunya kekurangan parking, jadi kena tambah. Dan yang terakhir adalah kemenjadian belia perlu tambah lagi peluang-peluang untuk usahawanan. Pembangunan jalan raya sama usaha tanah sebab orang kampung di kampung kami lagi terus dari sampai sekarang. 1,660 program jualan rahmah madani PJRM berjaya dilaksana di Sabah tahun ini. Program dilaksana 3 kali sebulan di setiap kawasan DUN. Yang Berhormat Perdana Menteri baru mengumumkan lagi 600 juta inisiatif payung rahmah dan 1 bilion untuk menangani kos hidup pada tahun 2026. InsyaAllah jualan rahmah ini akan terus berkembang dan kita akan pastikan ianya dapat manfaat oleh rakyat.
Beliau memberitahu sidang media selepas meninjau menu rahmah di sebuah pasaraya sempena lawatan rasminya ke Sandakan. Sementara itu, penduduk Sandakan mahu PGRM diteruskan demi manfaat golongan memerlukan. Banyak kebaikannya untuk jualan rahmah ni, yang banyak membantu kepada orang-orang yang memerlukan dengan sambutan yang cukup menggalakkan untuk jualan rahmah ni. Bagi saya lah, untuk orang-orang yang memerlukan, kurang bermampuan ni sangat baik, sangat baguslah, dan harap diteruskanlah program-program sebegini dan jualan-jualan rahmah, menu rahmah amat membantu kepada golongan yang kurang bermampu. Kebaikan jualan rahmah ni banyak aspek lah, dapat membantu orang ramai yang kurang berkemampuan untuk memiliki sesuatu lah yang diorang perlukan seperti barang-barang keperluan asas. Bagi meringankan beban golongan kurang berkemampuan di Dun Merotai, 500 kotak bakul Ihsan Madani disumbangkan kepada penduduk memerlukan. Inisiatif Yayasan Madani ini mula diagi di Taman Semarak melibatkan 3 penerima terpilih. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas tuan yang hadir memberikan bantuan sumbangan untuk kami sekeluarga. Terima kasih dah sumbangan barang-barang paku makanan. Senang, syukur. Ada Datuk bantu lagi bagus. Sebab saya punya cucu-cucu ni pun ada masalah. 4 cucu. Anak 2. Meninggal sudah. Ada 7 tahun. Dengan bantuan bakul ihsan ni, sedikit sebanyak ada membantu meringankan beban lah untuk kami sekeluarga. Saya atlet para powerlifting wakil Sabah. Sementara tiada training ataupun pertandingan, saya di sinilah mengajar mengaji. Selain meringankan beban keperluan harian, bantuan juga sebagai tambahan kepada bantuan sedia ada seperti bakul rahmah dan bantuan sara. Hari ini saya menziarahi 3 keluarga yang memerlukan. Baru-baru ini Yang Berhormat Datuk Fauziah Saleh, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup telah datang ke Merotai 2 hari lepas dan menyumbang sebanyak 500 kotak bakul Ihsan Madani dan diharap dapat membantu mereka. Sukan Sabah Saga memperkukuh pembangunan sukan di negeri ini secara menyeluruh dan Medan memilih atlet pelapis untuk mewakili Sabah ke peringkat lebih tinggi. Matlamat kita dari awal dulu selepas sahaja Sukma 2002 kita hidupkan untuk memastikan pembangunan sukan kita secara keseluruhan, dan kita harap platform Saga ni adalah satu platform yang akan dapat melahirkan atlet yang akhirnya membantu dalam misi kita untuk melahirkan atlet berprestasi tinggi. Beliau menegaskan Saga bukan sekadar pertandingan tetapi simbol kesungguhan Sabah melahirkan jago sukan bertaraf dunia. Jurulatih yang terlibat wajib mempunyai kelayakan kejurulatihan bertauliah termasuk SPPK dan Sains Sukan tahap 1 bagi memastikan pembangunan atlet dilaksana secara profesional. Tamasya Saga edisi ke-11 kali ini melibatkan 30 kontingen dengan 23 jenis sukan dipertandingkan. Bagi memastikan mutu kejohanan berada pada tahap terbaik, lebih 1,000 pegawai teknikal mengawal perjalanan pertandingan mengikut piawaian antarabangsa. Sementara itu, atlet tambunan Adiola Fair Robert yang juga atlet kebangsaan meraih pingat emas dalam sukan keratih bagi kategori individu komiti bawah 55 kg. Saya sangat bersyukur dapat kali kedua emas di Saga pada tahun 2023 dan pada tahun ini emas bawah 55 kg. Adiola Fair kini dalam persiapan akhir ke Paris mewakili Malaysia dalam kelayakan dunia karate 2025 bermula hari ini hingga 20 Oktober. Tamasya Saga edisi ke-11 hari kedua turut menyaksikan kontingen Penampang mendominasi pingat emas. Menerusi acara kategori lelaki komiti bawah 75 dan 85 kg, kategori wanita kata individu, kategori wanita komiti bawah 68 kg dan kategori wanita berpasukan. Ini sekaligus meletakkan Penampang di tangga teratas dengan kutipan 5 pingat emas.
Baik, sekian dahulu paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Nur Akila di Kuching, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan.